Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakirah binti Sulaiman daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik akan membentangkan kajian tentang pembelajaran regulasi kendiri, motivasi dan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inkuiri pembelajaran dalam talian. Baiklah, sedikit latar belakang berkenaan kajian yang telah dilaksanakan. Antara aspek yang penting dalam pembelajaran dalam talian termasuklah motivasi, pembelajaran regulasi kendiri dan kehadiran kognitif, yang mana ketiga-tiga aspek ini memberikan impak positif terhadap prestasi akademik seseorang pelajar. Sebagaimana yang telah kita maklum, pembelajaran dalam talian bukanlah sesuatu perkara yang baru, malah telah digunakan secara meluas di dalam pendidikan tinggi terutamanya di negara-negara barat. Meskipun begitu, pembelajaran dalam talian ini mempunyai kekangan terhadap pencapaian akademik pelajar serta pengalaman mereka. Maka pengkaji-pengkaji sebelum ini telah mengemukakan tiga aspek ini yang dapat membantu prestasi akademik pelajar dalam pembelajaran dalam talian. Baiklah, kita beralih kepada penyataan masalah yang menyumbang kepada perlunya kajian ini dilaksanakan. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemik COVID-19 sejak penghujung tahun 2019 telah mengakibatkan pelbagai perubahan drastik berlaku dalam segenap bidang, begitu juga dengan bidang pendidikan. Perubahan yang berlaku secara drastik ini memberikan impak yang signifikan terhadap bidang pendidikan maupun pendidikan tinggi dan rendah di seluruh dunia. Peralihan daripada pembelajaran bersemuka kepada pembelajaran dalam talian yang berlaku secara drastik ini juga memberikan pelbagai cabaran kepada pelajar. Contohnya, kurangnya kompetensi dalam menguruskan sumber digital, kekangan sumber digital yang diperlukan seperti peranti dan akses kepada internet, serta ketiadaan interaksi sosial secara fizikal. Segala cabaran ini boleh menjejaskan motivasi pelajar. Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, motivasi merupakan aspek ataupun elemen yang penting dalam pembelajaran dalam talian. Oleh itu, kajian perlu dilaksanakan bagi mengenal pasti tahap motivasi dalam kalangan guru pelatih. Dalam pada itu, pelajar juga perlu beradaptasi dengan perubahan persekitaran belajar dengan pantas supaya tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Wang et al. 2013 menyatakan bahawa pelajar yang mempunyai pengalaman pembelajaran dalam talian cenderung untuk mempunyai pembelajaran regulasi kendiri yang lebih berkesan sekaligus mempunyai motivasi yang tinggi dan grade akhir yang lebih baik apabila mengambil kursus dalam talian berbanding pelajar yang belum pernah mempunyai pengalaman sebelumnya. Ini menimbulkan kebimbangan dan persoalan sama ada guru pelatih IPG-KPT yang belum pernah mengalami suasana pembelajaran dalam talian mampu menghadapi cabaran serta beradaptasi dengan baik dan mempunyai pengalaman pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, kajian perlu dilaksanakan bagi mengenal pasti tahap pembelajaran regulasi kendiri dalam kalangan guru pelatih. Tambahan, menurut Su et al. 2021, pelaksanaan pembelajaran dalam talian dalam kalangan negara-negara Asia juga adalah masih sangat kurang berbanding negara-negara di barat. Ini menjadikan pembelajaran dalam talian sebagai cabaran terbesar dalam dunia pendidikan masa kini memandangkan segala bahan dan strategi yang telah dirancang bagi mod pembelajaran bersemuka terpaksa diubah suai dan disesuaikan dengan mod dalam talian. Oleh itu, kajian perlu dilaksanakan bagi mengenal pasti tahap kehadiran kognitif guru pelatih. Dalam pada itu, masih kurang juga kajian yang dilakukan untuk mengenal pasti hubungan antara motivasi dengan kehadiran kognitif dan pembelajaran regulasi kendiri dengan kehadiran kognitif. Kebanyakan kajian hanya memfokuskan hubungan antara motivasi dengan pembelajaran regulasi kendiri, sikap, kesediaan, dan kepuasan. Beberapa kajian juga hanya memfokuskan hubungan antara pembelajaran regulasi kendiri dengan pencapaian akademik, kesedaran kendiri, kesediaan, kefahaman dan demografi. Oleh itu penting untuk mengenal pasti hubungan antara motivasi dengan kehadiran kognitif dan pembelajaran regulasi kendiri dengan kehadiran kognitif bagi mengisi kekosongan literatur dan menambah baik limitasi kajian-kajian sebelum ini. Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti tahap motivasi, pembelajaran regulasi kendiri, dan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inkuiri pembelajaran dalam talian, serta hubungan antara motivasi dengan kehadiran kognitif dan pembelajaran regulasi kendiri dengan kehadiran kognitif. Objektif pertama kajian ialah mengenal pasti tahap motivasi guru pelatih dalam komuniti inkuiri pembelajaran dalam talian. Kedua, mengenal pasti tahap pembelajaran regulasi kendiri guru pelatih dalam komuniti inkuiri pembelajaran dalam talian. Dan yang ketiga, mengenal pasti tahap kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inkuiri pembelajaran dalam talian.
Persoalan kajian bagi setiap objektif dinyatakan seperti berikut. Seterusnya, untuk objektif keempat ialah mengenal pasti hubungan antara motivasi dengan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inkuari pembelajaran dalam talian. Dan yang kelima ialah mengenal pasti hubungan antara pembelajaran regulasikan diri dengan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inkuari pembelajaran dalam talian. Dua hipotesis yang telah dibina untuk kajian ini ialah hipotesis yang pertama, iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inkuari pembelajaran dalam talian, yang mana hipotesis kedua, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran regulasikan diri dengan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inkuari pembelajaran dalam talian. Kerangka konseptual untuk kajian ini adalah seperti berikut, di mana motivasi dan pembelajaran regulasikan diri merupakan pemboleh ubah tidak bersandar, manakala kehadiran kognitif merupakan pemboleh ubah bersandar. Untuk konstruk motivasi, terdapat 4 subkonstruk yang telah dikaji, iaitu matlamat berorientasikan intrinsik, matlamat berorientasikan ekstrinsik, nilai terhadap tugasan, dan efikasikan diri. Setiap subkonstruk ini telah dibina dengan merujuk kepada teori humanistik Abraham Maslow 1943 serta model jangkaan nilai Pinterest 1988. Bagi konstruk pembelajaran regulasikan diri, 4 subkonstruk yang telah dibina ialah penetapan matlamat, strategi tugasan, mencari bantuan serta penilaian diri yang telah dibina dengan merujuk model kitaran fasa regulasi kenduri Zimmermann 2000. Manakala konstruk kehadiran kognitif pula dibina dengan merujuk kepada model praktik inquiry Garrison, Anderson dan Escher 2000. Baiklah, reka bentuk kajian ini merupakan kajian tinjauan kuantitatif dengan menggunakan dua jenis analisis, iaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensi, yang mana statistik deskriptif digunakan untuk menjawab soalan kajian 1, 2 dan 3 dan statistik inferensi digunakan untuk menjawab soalan kajian 4 dan 5. Bagi persampalan, populasi guru pelatih untuk kos sains, matematik dan reka bentuk teknologi merupakan 230, yang mana sampel yang perlu diambil adalah 140 merujuk kepada jadual Craighead dan Morgan 1970. Namun demikian, pendidik telah menambah sebanyak 20 lagi sampel untuk mengukuhkan lagi data yang akan diperoleh. Sampel juga dipilih menggunakan pengiraan rawat strata seperti berikut. Seterusnya, dalam instrumen kajian yang digunakan, terdapat 4 bahagian, iaitu bahagian A mengkaji tentang demografi responden, bahagian B tentang motivasi responden, bahagian C tentang pembelajaran regulasikan diri responden, dan bahagian D tentang kehadiran kognitif responden. Untuk bahagian motivasi, soal selidik telah diadaptasi daripada Motivated Strategies for Learning Questionnaire MSLQ oleh Pinterest et al. 1991, yang mana terdapat 13 soalan dan dikaji dengan menggunakan skala 5 Likert. Untuk bahagian C, telah diadaptasi daripada Online Self-Regulated Learning Questionnaire OSLQ versi pendek oleh Bernard et al. 2008 dan mempunyai 14 soalan dan juga dikaji dengan menggunakan skala 5 Likert. Untuk bahagian D, soalan selidik telah diadaptasi daripada Community of Inquiry oleh Albrecht et al. 2008 dan mempunyai 11 soalan dan juga dikaji menggunakan skala 5 Likert. Instrumen kajian telah pun dilakukan kesahan muka oleh seorang pensyarah bahasa dan kesahan kandungan oleh 2 orang pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan dan seorang pensyarah Jabatan Sains. Kajian rintis juga telah dilaksanakan untuk mengenal pasti tahap kebolehpercayaan bagi setiap bahagian instrumen kajian. Untuk motivasi, tahap kebolehpercayaan adalah amat baik. Untuk pembelajaran regulasikan diri, tahap kebolehpercayaan adalah baik. Untuk kehadiran kognitif, tahap kebolehpercayaan adalah amat baik. Bagi keseluruhan instrumen kajian, tahap kebolehpercayaan adalah amat baik. Baiklah, beralih kepada dapatan dan perbincangan. Untuk soalan kajian 1, iaitu apakah tahap motivasi guru pelatih dalam community inquiry pembelajaran dalam talian?
Sebagaimana yang dapat diperhatikan, min bagi motivasi secara keseluruhannya ialah 4.23 dengan sisihan piawai 0.49, yang mana interpretasi skor bagi tahap motivasi secara keseluruhan adalah tinggi. Dapat juga dilihat di sini bagi setiap subkonstruk di bawah motivasi, iaitu untuk matlamat berorientasikan intrinsik. Untuk matlamat berorientasikan intrinsik, min adalah 4.21, yang mana juga diinterpretasikan sebagai tinggi. Matlamat berorientasikan intrinsik 4.27 juga diinterpretasikan sebagai tinggi. Efikasi kendiri 4.16 juga pada tahap yang tinggi. Nilai terhadap tugasan juga adalah pada tahap yang tinggi. Walau bagaimanapun, antara 4 subkonstruk di bawah motivasi, nilai terhadap tugasan mempunyai tahap min tertinggi, manakala efikasi kendiri mempunyai tahap min terendah. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Zakaria dan Azman 2021, Razali dan Azman 2021 serta Muhammad dan Kuti 2021. Dapatan kajian ini juga bertentangan dengan kajian oleh Alam et al. 2020, Mardasi 2020 serta Mita et al. 2020. Secara kesimpulannya, tahap motivasi guru pelatih dalam komuniti inkuiri pembelajaran dalam talian adalah tinggi. Seterusnya, bagi soalan kajian kedua, iaitu apakah tahap pembelajaran regulasi kendiri guru pelatih dalam komuniti inkuiri pembelajaran dalam talian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa min bagi pembelajaran regulasi kendiri secara keseluruhan ialah 4.22 dengan sisihan piawaian 0.47, yang mana diinterpretasikan sebagai tinggi. Bagi keempat-empat subkonstruk di bawah pembelajaran regulasi kendiri, yang pertama iaitu penetapan matlamat, memperoleh min sebanyak 4.14 juga pada tahap yang tinggi, mencari bantuan 4.49 yang juga diinterpretasikan sebagai tinggi, strategi tugasan 3.94 juga masih pada tahap yang tinggi, dan penilaian kendiri 4.35 juga masih pada tahap yang tinggi. Walau bagaimanapun, bagi keempat-empat subkonstruk di bawah pembelajaran regulasi kendiri, subkonstruk mencari bantuan merupakan subkonstruk yang mempunyai min tertinggi, manakala strategi tugasan adalah subkonstruk yang mempunyai min terendah. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Omar et al. 2021, Sutarni et al. 2021 serta Muhammad dan Kuti 2021, Atmojo et al. 2020 dan Harahap 2020. Dapatan kajian ini juga bertentangan dengan kajian oleh Alam et al. 2020 serta Lestari et al. 2020. Secara kesimpulannya, tahap pembelajaran regulasi kendiri guru pelatih dalam komuniti inkuiri pembelajaran dalam talian adalah tinggi. Seterusnya, bagi soalan kajian ketiga, iaitu apakah tahap kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inkuiri pembelajaran dalam talian. Sebagaimana yang dapat diperhatikan, min bagi kehadiran kognitif secara keseluruhan ialah 4.28 dengan sisihan piawai sebanyak 0.43 yang diinterpretasikan sebagai tinggi. Bagi keempat-empat subkonstruk di bawah kehadiran kognitif, iaitu yang pertama peristiwa pencetus, mempunyai min sebanyak 4.17 pada tahap yang tinggi, penerokaan 4.31 juga pada tahap yang tinggi, integrasi 4.36 juga pada tahap yang tinggi, serta resolusi 4.28 juga pada tahap yang tinggi. Bagi keempat-empat subkonstruk di bawah kehadiran kognitif, fasa integrasi mempunyai min yang tertinggi, manakala peristiwa pencetus mempunyai min terendah. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh As-Salahi 2020 dan Su et al. 2021, juga bertentangan dengan kajian oleh Aguilera Hermida 2020. Secara kesimpulan, tahap kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inkuiri pembelajaran dalam talian adalah pada tahap yang tinggi. Baiklah, seterusnya, sebelum menjalankan analisis statistik inferensi, ujian normaliti dijalankan terlebih dahulu untuk menentukan analisis statistik yang akan digunakan.
Data dianggap bertaburan normal sekiranya nilai kepencongan dan kecerunan terletak antara negatif 1.96 sehingga positif 1.96. Jika dapat dilihat di sini, data adalah bertaburan normal kerana nilai squeeness dan kurtosis berada dalam julat yang ditetapkan. Maka analisis statistik parametrik iaitu Pearson R digunakan untuk mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah. Baiklah, setelah ujian normaliti dilaksanakan, soalan kajian 4 dan 5 dapat dijawab dengan menggunakan analisis statistik parametrik Pearson R. Untuk soalan kajian 4, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inquiry pembelajaran dalam talian? Hipotesis null yang dibina ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inquiry pembelajaran dalam talian. Jika dapat dilihat di sini, nilai perkali R untuk korelasi antara motivasi dengan kehadiran kognitif ialah 0.47 dengan nilai signifikan 0.00, yang mana ini menandakan kekuatan korelasi yang kuat. Bagi setiap subkonstruk di bawah konstruk motivasi, matlamat berorientasikan intrinsik mempunyai nilai perkali 0.43, manakala matlamat berorientasikan ekstrinsik mempunyai nilai perkali R 0.40, efikasi kendiri mempunyai nilai perkali 0.32, manakala nilai terhadap tugasan mempunyai nilai perkali R 0.49. Bagi kesemua subkonstruk motivasi mempunyai kekuatan korelasi yang kuat kecuali bagi efikasi kendiri, manakala matlamat berorientasikan intrinsik dan nilai terhadap tugasan mempunyai kekuatan korelasi yang paling kuat. Dapatan kajian ini telah menyokong kajian oleh Harrison 2021. Jadi, bagi kesimpulannya, hipotesis null 1 ditolak kerana terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inquiry pembelajaran dalam talian. Seterusnya, bagi soalan kajian kelima iaitu adakah terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran regulasi kendiri dengan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inquiry pembelajaran dalam talian. Hipotesis null 2 yang dibina ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran regulasi kendiri dengan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inquiry pembelajaran dalam talian. Jika dapat dilihat di sini, nilai perkali R bagi korelasi antara pembelajaran regulasi kendiri dengan kehadiran kognitif secara keseluruhan ialah 0.66 dengan nilai signifikan 0.00. Ini menandakan kekuatan korelasi yang kuat. Bagi kesemua subkonstruk di bawah konstruk motivasi, nilai perkali R untuk penetapan matlamat ialah 0.68, mencari bantuan 0.37, strategi tugasan 0.43 dan penilaian kendiri 0.52. Setiap subkonstruk di bawah konstruk motivasi mempunyai kekuatan korelasi yang kuat kecuali bagi subkonstruk mencari bantuan. Manakala subkonstruk penetapan matlamat dan penilaian kendiri mempunyai nilai perkali R yang terkuat. Dapatan ini telah menyokong kajian oleh Cho et al. 2017 dan Su et al. 2020. Kesimpulannya, hipotesis null 2 ditolak kerana terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran regulasi kendiri dengan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inquiry pembelajaran dalam talian. Maka kesimpulannya, hasil dapatan daripada kajian ini telah dapat menjawab kesemua persoalan kajian yang telah dikemukakan. Penyelidik mendapati bahawa motivasi pembelajaran regulasi kendiri dan kehadiran kognitif guru pelatih dalam komuniti inquiry pembelajaran dalam talian adalah pada tahap yang tinggi. Kedua-dua pemboleh ubah motivasi dan pembelajaran regulasi kendiri juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan kehadiran kognitif. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa faktor motivasi terutamanya aspek nilai terhadap tugasan dan motivasi intrinsik, manakala pembelajaran regulasi kendiri dari aspek penetapan matlamat dan penilaian kendiri adalah faktor-faktor yang perlu diberikan perhatian untuk meningkatkan kehadiran kognitif bagi membina komuniti inquiry dalam kalangan guru pelatih semasa pembelajaran dalam talian.
Dengan demikian, kajian ini dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran hybrid kelak di Institut Pendidikan Guru yang mana pembelajaran hybrid merupakan gabungan mod pembelajaran dalam talian dan bersemuka. Sekian, terima kasih.